أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين yang dihormati Ustaz Hashim, Jatan Pastor Surau, tuan-tuan dan puan-puan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dihindarkan daripada wabak yang berbahaya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan yang sejahtera untuk kita sama-sama mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musim PKP ini mungkin banyak masa yang kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan lagi berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah tanya kepada kita, tidakkah dengan kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati-hati kita. Sebab itu dalam tempoh PKP ini lebih daripada 6,000 permohonan perceraian di Mahkamah Syariah. Alhamdulillah. Saya dapatlah 2-3 kes. Jadilah. Tapi nak tunjuk bilangan yang ramai. Bilangan yang ramai. Itu baru permohonan. Yang bunuh diri pun ramai juga. Baru ni yang terakhir itu di Puchong yang pilot. Yang pilot. Orang stres. Dah gaji tak ada, apa tak ada. Jadi kita orang Islam ni, kita mudah-mudahlah kita diberikan tatmainnul qulub, ketenangan pada hati, pikiran dan jiwa agar kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi kita menyambung pembacaan kitab kita Kitabul Muhimmah wa Mawa'izul Badiah. Kita masih membincangkan pada bahagian yang pertama pada hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih membicarakan tentang golongan wanita ataupun secara khususnya isteri, dan beberapa pengajaran-pengajaran ataupun kaedah-kaedah apabila seorang perempuan itu dinikahi, maka dia kena patuh dan taat kepada suami dia. Dan beberapa hadis yang telah kita bicarakan tentang siksaan terhadap golongan wanita yang menderhakai kepada suami-suami mereka. Jadi pada hari ini kita menyambung pada muka surat 31, dan kerana inilah sabda Nabi SAW yang bermaksud bermula perempuan semuanya aurat. Daripada perempuan ni, daripada kepala dia sampai ke kaki dia. Kan ada hadis yang sebut kaki wanita ni pun aurat sebab wanita ni suka pakai rantai kaki yang ada loceng, bunyi. Kalau tak ada loceng pun dia akan wala tamshi fil ardi marahah. Jangan berjalan di atas bumi ini dengan belagak. Tapi lah dah pakai gelang kaki, takkan nak slow macam catwalk pula ya. Tak boleh, jarang. Bayangkan kalau yang pakai tumit tinggi tu pun kat kantin Jais tu pun, wah, lain daripada yang pakai yang biasa. Saya tidak hadir kat kantin Jais tu, makan daripada mahkamah tu. Itu beza, kita boleh perhatikan orang berbeza. Itu baru pakai tumit yang tinggi. Sebab tu Nabi pesan bahawa wanita ni daripada kepala sampai kaki itu semuanya aurat. Menimbulkan fitnah, boleh membawa kepada fitnah. Maka tahankan olehmu akan mereka itu dalam rumah. Macam mana nak tahan anak kita yang remaja, yang dah dewasa, isteri kita yang dah tua, macam mana nak tahan agak-agak duduk rumah. Kalau PKP hari itu, okeylah 18 bulan Mac sampailah bulan 5 tu bolehlah duduk rumah, tak boleh nak keluar mana-mana.
Kan? Nak ke surau tak boleh. Ini dah alhamdulillah kerajaan di Selangor. Pengarah Jais pun dah benarkan wanita datang ke masjid. Anak pun saya dengar dah dibenarkan. Boleh ke masjid surau. Alhamdulillah. Tapi itulah nak menjaga. Al-wiqayah tu khairum minal ilaj. Wiqayah tu penjagaan tadi itu. Lebih baik daripada merawat. Dah parah tak boleh buat apa. Tapi wiqayah tu lebih baik. Lepas tu maka tahankanlah di dalam rumah. Dalam rumah ni banyak perkara yang boleh dilakukan oleh kita semua. Banyak. Bila kalau seorang ibu yang pakar dari sudut-sudut masakan atau jahitan ataupun kepakaran dari sudut keras tangan, dia boleh ajar anak-anak dia. Boleh ajar suami dia menjahit, mengait dan sebagainya. Boleh. Kalau istrinya pula orang yang pandai tajwid, taranum pula, wah, dia ajar suami dia, dia ajar anak-anaknya. Tak cukup masa sebenarnya. Kalau betul-betul kita nak apply waktu yang ada di rumah ni, tak cukup. Lepas tu nak sibuk masak lagi. Nak sibuk masak lagi. Nak pukul 11, dah mula nak potong bawang. Nak sejukkan daging ke ikan ke yang dalam peti ais tu. Dah akan masa lagi. Kedua baru selesai masak. Nak sembahyang lagi. Ketiga, keempat dah asar, nak sembahyang lagi. Memang tak sempat. Memang tak sempat. Isteri saya seorang cikgu. Saya tengok je lah, musim PKP ni pun banyak kerjanya kat rumah. Dalam tengah malam pukul 1 pun tak masuk bilik lagi tidur. Yang laptop dia lah. Kita dah hilang dah dalam mimpi. Dah hilang dah. Lepas itu, duduk di rumah ni lebih baik. Mungkin akan ada protes lah. Mungkin akan ada proses di kalangan anak-anak perempuan kita, daripada kalangan isteri kita dan sebagainya. Kamu akan protes. Itu adalah lumrah. Sebab itu saya pernah cerita tentang Sayyidina Umar yang melihat Saudah. Saudah ni di antara isteri Nabi yang tubuh badannya besar. Dia satu malam tu bila Sayyidina Umar nak balik, dia melihat satu tubuh badan besar. Ini macam Saudah. Mungkin saya pernah cerita di sinilah, keluar daripada rumah dia. Sebab rumah isteri Nabi itu kalau ini makam Nabi bersama Aisyah. Di sekeliling ni semua adalah rumah-rumah yang ada isteri Nabi. Belakang ni rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Itu dia tak jauh, makam itu semua tak jauh. Di Madinah lah. Di Madinah. Begitu keadaan dia. Satu malam tu Saudah keluar, qada hajat, jadi Umar perasan. Jadi Umar pun berkata memberi saranan kepada Rasulullah supaya jangan benarkan perempuan ini keluar daripada rumah. Sebab Umar walaupun wanita pada zaman Nabi yang berdahika, dia cuma nampak mata je. Bukan pakai burqah tu tutup semua. Dan kita pakai burdah lah. Sudah nampak mata. Jadi Sayyidina Umar bercam, ini isteri Rasulullah. Yang ini. Sebab itu turun ayat yang menyuruh kepada kul di azwajika. Turun ayat Quran. Allah perintahkan kul di azwajika wa banatika. Untuk menjaga aurat. Ayyudnina jalabibihinna dan surah Nisa. Turun ayat tersebut. Umar kadar menyarankan. Tapi Rasulullah SAW ketika itu dia tidak menyawa apa-apa. Melainkan ketika itu diturunkan oleh Allah SWT satu ayat. Katakanlah wahai Muhammad kepada istri kamu, istri dan anak-anak. Maka bahawa sungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya. Bila anak-anak kita nak keluar, sama ada koko, ada koko kat sekolah. Okey, koko. Ada lagi nak buat assignment. Kalau yang dah masuk masuk college dah tu buat assignment. Anak saya baru cuti panjang tu buat assignment macam-macam lah. Dia online punya kuliah online punya cerita. Jadi pandai-pandai lah kita pun tak tahu. Jadi kita
Mana orang yang bertanggungjawab untuk menanyai kepada isteri dan anak-anak perempuan ini ataupun anak-anak lelaki yang nak keluar dari rumah tanya, kamu nak ke mana? Nah, ini hadis sebut begitu. Hadis sebut begitu, tanya mereka bila mereka nak keluar. Supaya kita bertanya kepada mereka. Kemana engkau nak pergi? Maka jawabnya, jawab iya, aku nak pergi lihat orang yang sakit. Menziarahi orang sakit ini di antara sunnah dan galakkan, digalakkan kepada kita. Tahu kawan kita sakit, datangi dia. Tapi tidak boleh berlama-lamaan. Tak boleh lama lah di situ. Ziarah, jangan cerita, jangan tanya apa khabar, jangan tanya macam mana sakit, jangan tanya. Kita tahu dia sakit, kita tanya pula dia macam mana pula keadaan sakit, tak wajar. Di antara sunnah kalau kita menziarahi orang sakit ni, kita minta dia doakan kepada kita. Tapi jarang orang minta. Selama saya sakit masuk IJN, masuk salam, tak ada orang kawan-kawannya. Memang ramai yang datang kawan. Yang dunia, yang sebagainya di sekolah sampas itu pun ramai yang datang. Tapi jarang yang datang, Ustaz, tolong doakan saya. Jarang. Biasa mereka akan doa. Mendoakan kita tu salah satu sunnah juga. Pegang mana-mana tubuh pesakit dari itu kita doakan. Tapi jarang orang datang tu kita doa, kita minta dia si sakit tu mendoakan kepada kita yang menziarahi. Padahal itu digalakkan sangat-sangat. Sebab keberkatan tu doa daripada orang sakit kepada orang yang menziarahi dia. Menziarahi itu ada sunnah, dia ada hadis yang jelas. Ada. Atau aku hendak mengikut akan jenazah. Ini adalah perkara-perkara yang mengikuti sunnah ataupun syariat. Mana keluar itu, kalau ikut hadis ini, keluarnya isteri, keluarnya anak perempuan, keluarnya siapa saja daripada rumah yang mereka tinggal itu, hendaklah dengan tujuan yang menepati hukum syarak. Itu yang payah nak jaga. Dia mungkin boleh beritahu kita. Sebab tu di sini sebut saya nak menziarahi orang sakit, saya nak pergi mengiringi jenazah dan sebagainya. Jadi dua alasan ni yang dibenarkan oleh syarak. Wanita tu boleh, tapi jaranglah kita jumpa. Kawan sudah terlantar, kalau kaum wanita ni jaranglah nak menziarahi orang sakit. Lagi-lagi nak mengiringi jenazah ke kubur, jarang. Nak sembahyangkan jenazah pun tak jumpa. Baru ni Ustaz Ilham, section 6. Saya pergi. Adalah anak isteri dia, okeylah. Dua-dua isteri dia sembahyangkan, lepas tu saya tengok anak-anak dia pun ni lah. Wahidah tu pun lahir di Mesir dan sebagainya. Dia ada background agama dan sebagainya. Maka anak-anak buah dia semua tu, saya tengok semua orang-orang, anak-anak orang alim, anak ustaz dan sebagainya. Ramailah yang sembahyangkan. Tidak jarang kita nak jumpa anak sendiri, anak perempuan sendiri. Kalau ayah dia meninggal, jarang kita jumpa anak perempuan dia sembahyangkan. Jarang. Tak tahulah, mungkin uruf muhakkamah, mungkin uruf kebiasaannya begitu. Uruf. Kalau dah tak biasa, tak boleh buat apalah. Kita nak suruh pun tak boleh buat. Kalau nak sembahyangkan di atas kubur, lagilah jarang-jarang. Mana dah selesai kutu ni, kemudian dah baca talqin, dah baca tahlil, dah doa, orang pun keluar, kita pun pusing ke arah kiblat, menghadap arah kiblat ke arah kubur tu, kita sembahyang di atas kubur. Pun jarang juga gitu. Walaupun yang datang-datang menziarahi kubur tu sampai yang tak menyembahyangkan jenazah, sedangkan menyembahyangkan jenazah ni dapat satu kirot. Satu kirot ni bersamaan segunung emas atau sebesar gunung Uhud. Tapi orang tidak menilai tentang hal seperti itu. Sebab itu diberikan alasan di sini mengikut hukum syarak ada, menziarahi orang sakit ini dibenarkan kalau nak keluar, ataupun foto menghantar atau mengikuti jenazah pun dibenarkan. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan. Jadi alasan-alasan yang akan diberikan oleh wanita ni atau isteri ke anak perempuan ke anak-anak laki ke kepada ayah, kepada mak ke,
biasanya dia akan memberi alasan yang lain, tapi sebenarnya perkara itu yang akan dibuat lain. Kebiasaan. Sebab syaitan ni cuba untuk menampakkan sesuatu itu macam betul, tapi dia bersalahan dengan syarak. Takutnya gitu. Mana kita kena lebih berhati-hati, lebih berhati-hati ya. Sehingga mengeluarkan ia akan tangannya, maksudnya, sehingga ketika itu sendiri, kalau tak dibenarkan pun dia akan buka tingkap, menjulurkan tangan sampai peringkat tu, sampai nak mana tunjuk nak keluar juga, nak tunjuk nak keluar juga daripada rumah. Dan sabda Nabi SAW yang lain pula, tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya. Mana ada perempuan yang nak duduk rumah niat di kerana Allah Ta'ala, yang bergelar suri rumah sepenuh masa, nak menjaga aurat, nak menjaga susah. Dia tengok kawan dia pagi-pagi start kereta, pergi section 10, section 11, section 5, semua nak pergi kerja. Dia duduk seorang-seorang rumah. Betul ke niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati kepada suami, mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menuntut. Mana jarang kita jumpa wanita ni kalau dia duduk rumah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang. Atau berbuat ibadat ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya. Kalau beribadah perempuan ni kadang-kadang dia bukannya bersungguh-sungguh macam kita lelaki pergi ke surau, ke masjid dan sebagainya. Kita tak jumpa lagi lah wanita yang boleh sembahyang seperti Rabi'atul Adawiyah. Belum jumpa lagi sejarah. Belum jumpa lagi. Ataupun kita belum jumpa lagi isteri-isteri zaman moden ni yang seperti Ummu Salamah. Sebab tu Allah suruh Nabi kahwin ni Ummu Salamah tu sebab innaha qawwamah wasiyamah. Kerana dia banyak bangun malam. Ummu Salamah. Dan siang hari berpuasa. Kita bangun tidur, tengok tudung saji. Tak ada tudung saji, COD. COD pula. Tak COD, tak sempat lancik, minta maaf lah. Kita pun pergilah ke kedai. Jarang yang nak puasa. Jarang. Innaha qawwama wa sawwama. Orang yang kuat. Satu Nabi suruh. Dia diperintahkan oleh Allah untuk berkahwin dengan Ummu Salamah. Bayangkanlah tuan-tuan, dia boleh berjalan daripada Mekah bawa gendong bayi dia itu yang kecil, sampai ke Madinah, jalan kaki. Tanpa bekalan yang dibawa. Nak tunjuk. Nekat dia tu. Nekat. Agak-agak kalau isteri kita balik dengan minyak yang ada pada kereta tu, telefon tak bawa, kad pun tak bawa, duit pun tak bawa, agak sampai rumah tak? Ke patah balik di rumah kita. Itu balik kampung lah. Tu Ummu Salamah. Oleh kerana cintanya Ummu Salamah kepada ibadah ni, dia bagi giliran dia. Sebulan dapat 2 kali, 1 hari itu dibagi pada Aisyah. 1 giliran bermalam dengan Rasulullah bagi Aisyah. Sebab dia nak beribadat. Bahkan ni, saya pun baru dapat 1 kes ni. Suami kahwin 2, isteri yang kedua cemburu dengan isteri yang pertama. Padahal suaminya bila kerja, tengah hari balik rumah isteri kedua. Dekat tempat kerja dengan rumah dekat. Dah tuntut dah. Jaranglah tak pula kakak dah.
dah benarkan saya kahwin dengan suami kakak ni tak apa. Kakak lebih pun tak apa. Jarang yang begitu. Jarang. Mohon cerai adalah. Mohon cerai ada. Jarang kita jumpa kan. Sebab itu, kalau dia betul-betul wanita ni beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sekadar melepaskan macam batu di tangga lah. Ibadat-ibadat. Macam kita semua lah beribadat. Bukannya kita beribadat tu nak kata zuk, kata orang-orang zuk. Zuk tu mana seronok sangat. Seronok kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah tuan-tuan bayangkan cerita ketika awal tarawih difardukan ataupun dibuat di Madinah. Kan hari yang pertama Rasulullah, hari kedua, hari ketiga pertama Rasulullah, hari keempat tu tunggu Rasulullah keluar. Baling batu kat rumah Rasulullah. Supaya Rasulullah keluar pada malam yang keempat tu. Ada Rasulullah keluar. Seronoknya tu nak beribadat. Kita tengok imam tak ada, tak apalah kita balik dululah. Sebab pemerintah pun dah suruh penjarakan sosial. Kita jaraklah jauh-jauh kita jarak jauh. Balik rumah. Itu penjarakan sosial yang sebenar. Kita pun dah praktik daripada dulu tentang penjarakan sosial ni. Tak ada masalah. Sahabat ni seronok sangat. Sehingga kan ada seorang sahabat yang jadi imam, bukan di masjid Nabi tapi di masjid lain. Bila dia sembahyang, lepas baca Fatihah, dia baca surah Ikhlas. Habis surah Ikhlas, dia baca surah yang lain pula. Lepas tu, rakaat kedua, dia baca surah Ikhlas lagi. Lepas tu, baru baca surah yang lain. Kemudian, kalau sembahyang surah, rakaat yang ketiga, dia baca surah Ikhlas. Lepas Fatihah, dia baca surah Ikhlas lagi. Rakaat keempat, baca surah Ikhlas lagi. Jadi, yalah, di belakang imam ni kadang-kadang ada yang berusia, yang sakit. Jadi, imam dia kena tengok kat belakang. Sebab itu Nabi sebelum memulakan sembahyang, dia akan tengok kepada jemaah ni di belakang. Oh, semua sihat-sihat belakang. Semua baru berbuka. Semua perutnya ke depan. Okeylah. Sihat-sihat lah tu. Jadi boleh panjang bacaan. Boleh panjang bacaan. Okey. Lepas tu bila habis saja sembahyang, Nabi pun menghadap kepada sahabat. Tapi sebenarnya kalau Nabi tak buat menghadap kepada sahabat yang duduk jauh di ujung sana tu, kalau surau ni belakang lagi sampai taman perumahan sana, ingat Nabi, masih sembahyang lagi, dia pun Allahu Akbar. Nabi dah wirid dah. Sebab tu bila Nabi beri salam, Nabi terus menghadap kepada sahabat-sahabatnya yang depan untuk menunjuk bahawa sembahyang tu dah habis. Kerana di belakang tu kena sembahyang lain, berimam lain. Dia begitu kaedah dia. Kadang-kadang kita tengok imam-imam kan dia ke tepi lah, ke kanan. Itu tak apa. Boleh buat, tak ada masalah. Itu kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama-ulama ni, boleh diikut, tak ada masalah. Cuma Nabi biasanya akan menghadap kepada sahabat untuk memberitahu bahawa sembahyang itu dah selesai. Yang kalau Nabi jadi imam, bukannya surau ni kosong. Surau dia tak cukup orang untuk menampung jemaah. Sebab semuanya datang ke masjid. Pada zaman Nabi, semua datang ke masjid. Yalah, kalau di zaman Nabi itu mungkin ada 80,000 orang sahabat di kota Madinah tu, semuanya sembahyang. Bayangkan berapa jauhnya. Berapa jauh. Contohlah mana sembahyang ni, beribadah ni, hendaklah betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebiasaannya wanita ni dia akan ikut suami dia, ikut mana-mana, pergi kenduri kahwin pun ikut, balik kampung pun ikut, makan durian, duri hitam pun dia makan, musang pun dia makan, semua dia makan. Suami makan, dia pun makan. Kan? Itu nak tunjuk bahawa wanita ni mengikut pada harinya. Dan sabda Nabi yang lain pula, adakah tidak kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan istrinya, keluar ia antara segala lelaki. Ni mana nak tunjuk pada kita bahawa tak rasa segan ke kamu benarkan isteri kamu bekerja, keluar rumah pagi-pagi. Kadang suami keluar pukul 7.30, isteri keluar 6.30. Lebih awal daripada suami.
Nanti suami 5,5 dah sampai rumah, dia pukul 8,5, isteri baru sampai rumah. Jadi hadis ni beritahu ya, kepada suami-suami, tak rasa malu ke? Tak rasa cemburu ke bila isteri kamu tu keluar rumah? Sebab apa begitu? Nabi kata begitu. Sebab ya, kata dia, ya antara ya, padahal memandang ia kepada mereka itu, mana isteri kita akan memandang kepada lelaki ajnabi yang lain. Mana memandang kepada mana-mana lelaki yang boleh kahwin dengan dia, ajnabi. Dan dia dipandang oleh lelaki tersebut. Ya, kalau satu pejabat, ya, memanglah perempuan lebih ramai daripada lelaki. Ya, kalau di Jais sendiri pun perempuan lebih ramai daripada lelaki, rasa sah ya. Ya. Takkan tak tertengok, takkan tak melihat. Ya, pasti akan tertengok dan melihat. Ya. Kadang ya, bergurau senda pula, kadang bergurau senda. Itu semuanya adalah memberi beban kepada suami. Itu yang disebut sebagai dayus. Sebagai dayus. Takutnya begitu. Takutnya begitu. Dan memandang lelaki itu kepadanya, kepada isteri kita atau anak perempuan kita. Alah, susah sangatlah. Kalau gitu susahlah. Ya. Nak kerja pun. Habis saya bukannya BA biasa, saya dah master, dah PhD. PhD bukan 1, 2 PhD. Takkanlah saya nak duduk dapur, PhD dapur. Yalah, betul lah, dari sudut itu memang betul. Sudut itu memang betul. Sebab itu, Siti Hadijah ni isteri pertama Rasulullah. Siti Hadijah ni antara wanita yang paling cerdik, orang yang boleh membaca di kalangan wanita pada zaman itu. Bukan sekadar baca Arab. Bukan. Dia boleh baca bahasa Ibrani, Yahudi punya Taurat. Dia boleh baca kitab Injil. Bapa saudara dia adalah rahib. Bapa saudara kepada Hadijah ni rahib. Dia boleh baca kitab Injil dengan baik. Dia boleh memahami bahasa Ibrani, bahasa kepada orang Yahudi. Antara orang yang perempuan yang bijak. Karena nak belajar tak ada masalah. Tapi adakah Siti Hadijah, seorang businesswoman, pergi ke Syam? Dia suruh pembantu lelakinya yang bernama Maisarah. Kita namakan anak perempuan kita Maisarah. Tapi pembantu Siti Hadijah ni, Maisarah ni seorang lelaki. Namun dia perempuan. Maisarah pergi ke Syam, bawa barang dagangan. Mana soalannya Siti Hadijah ni cuma monitor je. Di Mekah monitor. Apa semua. Dia begitu. Tapi lah mungkin situasi berbeza. Situasi berbeza. Zaman Rasulullah dengan zaman kita berbeza. Yang kita lagi dengan pandangan plural. Macam-macam lagi liberal. Pandangan-pandangan seperti itu yang biasanya akan mengganggu gugat kepada kemurnian Islam itu sendiri untuk dipahami dengan cara yang mudah, di kalangan masyarakat. Jadi Nabi tanya, tidakkah rasa malu? Rasa malu. Bila kita benarkan isteri kita keluar bekerja, benarkan dia keluar. Satu prasyarat dia supaya prasyarat wanita ni keluar jangan sampai menimbulkan fitnah. Memang fitnah ni tak akan lekang lah. Pasti ada aja. Orang akan memperkata pada sesuatu perkara atau seseorang. Itu tak boleh tinggal. Dan warid datang daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia, ini panjang kita ada 10 minit lagi, cukup jam itulah.
Meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada hawak di udara. Dan segala ikan yang di dalam air. Dan segala malaikat yang ada pada langit. Dan matahari dan bulan selama di dalam keredaan suaminya. Mana kalau perempuan tu duduk rumah, dengan amal-amal dia lah, dengan kerja-kerja sebagai suri rumah, masak ke, potong bunga pus ke apa, trim pokok-pokok kat tepi rumah apa semua tu, okey lah. Mana selagi dia berada di rumah dan mentaati kepada suami dia, burung-burung yang ada di langit, kalau di bandara ini burung gagak lah, burung gagak yang terbang tu, mendoakan, memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan kepada isteri itu atau wanita tersebut yang berada di rumah. Dan juga ikan-ikan. Saya tengok tadi depan sana ada tasik itu, dan ada ikan agaknya, ikan haruan ke, ikan apa ke, mungkin yang kaki pancing tahulah. Jadi segala ikan yang ada tu memohonkan juga keampunan kepada wanita isteri yang ada di rumah. Dan segala malaikat, ya Allah, malaikat ni bukannya sikit ya. Ramai bilangan dia. Lebih ramai daripada bilangan manusia, bilangan malaikat. Sentiasa memohonkan keampunan kepada wanita yang duduk di rumah. Dan matahari dan bulan. Selama matahari itu mana daripada mula terbit dia sampailah terbenam, sampailah hari kiamat esok, barulah terbalik terbit dia itu, terbenam dia. Dia sentiasa memohonkan keampunan kepada isteri-isteri yang duduk rumah. Rasa tak enjoy lah duduk rumah, apa nak enjoy. Sekarang kan seronok ada gadget, ada phone, ada macam-macam boleh main isteri kat rumah. Kadang-kadang isteri kita bangun, bangun tu dah tengok telefon tu. Bukannya nak baca doa, baca doa tak ada, dia tengok handphone dia, WhatsApp dia tu. Ada apa hari ni? Apa hantar COD ni? COD tak. Nak sarapan. Bagaimana ada bulan dan matahari ini, bulan dan matahari ini akan sentiasa memohonkan keampunan kepada isteri-isteri yang seperti itu. Selagi mana dia di dalam keredaan suami dia. Mana suami dia redha dengan keadaan isterinya tadi. Balik suami isteri pun dah welcome kepada suami dia. Sila bang duduk, kopi sekejap lagi sampai. Jemput-jemput, campur jagung dah ada. Sebab saya baru balik daripada Sungai Besar, tapi jalan tu jagung, jual jagung. Nak berhenti, belakang di kereta pula, terus lagi. Kalau berhenti kat petrol, kat Petronas, ada jual jambu besar-besar tu. Plastik RM10. Jadi jambu je lah. Tak boleh cari beli jagung, tapi boleh makan. Kalau jambu tu, kalau tidak, buatlah nyebut-nyebut jagung. Aneh. Ada 5 minit lagi. Dan di mana-mana perempuan itu yang derhaka ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya. Tadi kalau dia mendapat keredaan daripada suami dia, semua makhluk seronok sangat mendoakan kepada isteri seperti ini. Kalau dia derhaka, nusus, maka laknat. Laknat ni kadang-kadang bukannya nampak sangat, tapi dia rasa tak selesa, dia rasa nak enjoy, dia rasa nak itu, semua adalah similar kepada laknat yang diturunkan oleh Allah SWT ataupun laknat malaikat kepada isteri. Rasa tak seronok bila balik rumah nak masak apa hari ni? Masak apa? Pening. Nak tengok menu pun malam dah kicap, ayam kicap, hari ini kari, esok tom yum. Dia kalau betul-betul redha, dia masak apa saja pun seronok.
Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, dia kata makanan yang paling sedap nih, kata Nabi, inilah ketika sejuk. Al-idamu al-ju', kata Nabi. Al-idamu al-ju'. Mana makanan yang paling lazat, inilah ketika kita lapar. Ikan bilis pun sedap. Kalau lapar lah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Banyak lagi hadis, panjang lagi hadis ni sebenarnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan sambung dan jelaskan balik beberapa perkara. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat faedah daripada kitab ini. Ya. Dan mendapat kebahagiaan rumah tangga dan di atas kita mendapat keseronokan dalam satu komuniti masyarakat sendiri. Wallahu a'lam. Terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Al-Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.